Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Masitah dan rakan-rakan sekalian. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang My Local State Tawau pada tahun 2019. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Farisha Izliani binti Rosli dan nombor matrik BA 19110602. Okey, pengenalan kepada My Local State. My Local State adalah merupakan penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah dan ia meliputi 20 bidang iaitu seperti kesihatan, keselamatan awam, pendidikan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, My Local State ini telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. Oleh itu, saya akan menganalisis kualiti hidup dengan melihat keselamatan awam di Tawau pada tahun 2019. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Pelbagai pendekatan telah diperkenalkan dan diamalkan di dalam mempertingkatkan aspek keselamatan awam. Selain itu, objektif terpenting adalah untuk mempertingkatkan kepentingan keselamatan awam, terutamanya dilihat daripada sudut kadar jenayah di samping mengekalkan taraf kualiti hidup masyarakat agar lebih terjamin. Di samping itu, jenayah akan memberi kesan terhadap kualiti hidup masyarakat jika tidak mempertingkatkan sistem keselamatan awam. Seterusnya, pengenalan bagi daerah Tawau. Daerah Tawau adalah bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan Sandakan. Bandar ini dihubungkan dengan Kota Kinabalu melalui jalan raya sejauh 500 km, manakala laluan udara melalui lapangan terbang antarabangsa Tawau dan laluan laut melalui Pelabuhan Tawau. Di samping itu, daerah Tawau mempunyai keluasan tanah sebanyak 6,149 persegi. Selain itu, bilangan penduduk Tawau pada tahun 2019 diunjurkan 514,000 orang dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan adalah 1.4%. Penduduk Tawau juga terdiri daripada 56.9% warga negara dengan komposisi mengikut etnik adalah 77.9% Bumiputera, 15.6% Cina dan 6.5% lain-lain termasuk India. Okey, seterusnya kita beralih kepada definisi kualiti hidup. Kualiti hidup didefinisikan sebagai tanggapan individu mengenai posisi kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistem di mana ia berhubung rapat dengan matlamat, jangkaan, tahap dan beban. World Health Organization 1993. Seterusnya, kualiti hidup atau quality of life QOL merupakan jangka waktu deskriptif yang merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sihat dan keupayaan mereka untuk berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan. Lablich dan Han 1997. Seterusnya, apabila sesebuah masyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang pada amnya lebih baik, maka kualiti hidupnya dianggap telah meningkat. Unit Perancang Ekonomi 2002. Seterusnya, keselamatan awam. Keselamatan merujuk kepada perlindungan yang diberi kepada kanak-kanak dan orang dewasa terhadap kemalangan, kecederaan dan ancaman yang selalunya berkaitan dengan amalan, sikap dan persekitaran. Selain itu, keselamatan awam juga dikenali sebagai keamanan warga negara merujuk kepada semua keadaan yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan hak dan harta benda orang dan integritas fizikal mereka dalam situasi kehidupan bersama warga. Okey, di sini saya memilih tema keselamatan awam. Jenayah akan memberi kesan yang besar ke atas kualiti hidup masyarakat. Hal ini dikatakan kerana
kadar jenayah sejak kebelakangan ini kian meningkat, terutamanya di daerah Tawau pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada jenayah kekerasan, iaitu meningkat sebanyak 72.4% pada tahun 2019 dan kadar jenayah harta benda menurun sebanyak 3.6% pada tahun 2019. Seterusnya, bilangan jenayah kekerasan seperti samun adalah sebanyak 22 kes, diikuti dengan rogol 14 kes, mencederakan 10 kes dan bunuh hanya 4 kes pada tahun berkenaan. Seterusnya, bilangan jenayah harta benda pula iaitu kecurian lain sebanyak 469 kes, diikuti dengan pecah rumah dan curi 295 kes dan kecurian kenderaan 76 kes. Oleh itu, di sini jenayah kekerasan telah menunjukkan peningkatan seperti samun, rogol, mencederakan dan bunuh akan menjejaskan kualiti hidup masyarakat di Tawau. Oleh hal yang demikian, jenayah kekerasan perlu ditangani dengan segera agar ia tidak meningkat sehingga kualiti hidup masyarakat di Tawau terjejas. Seterusnya, untuk menjamin kualiti hidup rakyat tidak terancam dengan jenayah, maka sistem keselamatan perlu dipertingkatkan. Oleh itu, bilangan ibu pejabat polis tidak berlaku perubahan sejak tahun 2017 hingga 2019, iaitu hanya sebuah sahaja. Selain itu, bilangan balai polis meningkat dengan 6 buah pada tahun 2019 berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya, bilangan pondok polis juga meningkat dengan 9 buah pada tahun 2019 berbanding dengan tahun sebelumnya dengan sebanyak 8 buah sahaja. Sehubungan dengan itu, dengan adanya peningkatan sistem keselamatan di daerah Tawau, maka kualiti hidup masyarakat akan lebih terjamin. Di samping itu, tujuan sistem keselamatan bertambah adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah Tawau untuk mengelakkan kes jenayah terus berlaku di daerah tersebut sehingga meningkat. Jelaslah bahawa jika sistem keselamatan ditingkatkan, maka ia dapat menjaga keselamatan masyarakat di daerah Tawau. Isu keselamatan di Tawau. Polis berjaya menumpaskan sekumpulan 8 lelaki warga asing yang aktif melakukan jenayah pecah rumah di daerah Tawau. Di samping itu, pihak polis berjaya menyelesaikan 10 kes pecah rumah, premis dan rumah ibadat yang berlaku di sekitar daerah Tawau dalam tahun ini. Terdahulu, statistik jenayah indeks kes pecah rumah curi PRC pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sebanyak 18% berbanding tahun 2009 bagi tempoh yang sama. Sehubungan dengan itu, jumlah kes pecah rumah curi PRC bagi tempoh Julai 2020 sehingga Oktober 2020 kembali menunjukkan trend peningkatan, iaitu sebanyak 56 kes sepanjang tempoh tersebut. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas berkata, tangkapan dibuat di 3 lokasi berasingan, iaitu di kawasan Fajar, Lorong Pasaraya 1 dan Jalan Pasaraya 2. Hasil siasatan yang dilakukan, pihak polis berjaya merampas berbagai barangan rumah dan telefon bimbit disyaki dicuri yang dianggarkan kira-kira RM35,000. Seterusnya, menurut Peter, modus operandi yang digunakan oleh suspek terbabit adalah dengan cara mengumpil pintu, tingkap dan bumbung untuk masuk ke dalam premis. Pemeriksaan rekod jenayah lampau mendapati beberapa suspek sebelum ini pernah terlibat dengan beberapa kes jenayah pecah rumah dan curi serta pelibatan dalam penyalahgunaan dadah. Penyelesaian. Masyarakat perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada polis, termasuk melaporkan sebarang kes jenayah yang berlaku, terutamanya kes pecah rumah yang kini hangat diperkatakan sehingga menimbulkan kebimbangan penduduk setempat. Selain itu,
pihak polis perlu bertungkus lumus meneruskan usaha-usaha mengurangkan jenayah dan memberi komitmen yang lebih tinggi untuk memerangi dan mencegah jenayah. Sehubungan dengan itu, pihak polis perlu menambah jumlah pondok polis untuk mencegah aktiviti jenayah di daerah Tawau. Kesimpulan, keselamatan awam merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Keselamatan masyarakat haruslah dijaga supaya dapat menjamin kualiti hidup mereka, terutamanya penduduk di daerah Tawau. Selain itu, pihak berkuasa seperti polis haruslah memandang serius terhadap aspek keselamatan penduduk di daerah Tawau supaya kes jenayah tidak meningkat dan kehidupan masyarakat tidak terjejas. Akhir sekali, sistem keselamatan perlu dipertingkatkan untuk menjamin kualiti hidup penduduk di daerah Tawau. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.